Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan pengakuan daripada Rafizi Ramli yang paling kita setujui. Jangan kamu skip dan pastikan Anda tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu terkini dari channel ini, dan banyak komen yang Anda boleh sampaikan, tulis dalam ruangan komen untuk kita kongsi bersama dan mencernain minda kita. Saudara-saudara sekalian, Rafizi mendedahkan rahasia besar yang ditinggalkan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional hanya memerintah negara tidak sampai pun beberapa tahun. Tetapi apa yang ditinggalkan, jejak yang ditinggalkan dalam Kerajaan Perikatan Nasional digabung dengan Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini amat besar kesannya dan amat mengejutkan kita. Manakan tidak, kita sekarang sudah ada hutang 1,5 triliun datang daripada warisan gagasan kerajaan terdahulu. Rafizi kata sebagai Menteri Keuangan, Menteri Ekonomi pada waktu ini, Rafizi sebagai Menteri Ekonomi pada waktu ini, beliau mengatakan bahwa kerajaan perpaduan yang ada sekarang ini boleh diibaratkan sebagai mewarisi rumah yang rusak, atap bocor yang telah ditebuk oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab, yang tak punya kesabaran, yang tak punya hati perut untuk terus berkuasa. Itu sebabnya Rafizi kata, apa yang dimiliki, apa yang diwarisi oleh kerajaan perpaduan yang perlu diselesaikan, yang terpaksa diselesaikan oleh kerajaan perpaduan sekarang ini, ialah hasil daripada perkara yang telah rusak akibat rumah rusak, diwarisi daripada kerajaan-kerajaan terdahulu, dan atap yang bocor yang juga disebabkan oleh perbuatan khianat sebilangan pemimpin yang mahukan kuasa dengan segera. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menyifatkan kerajaan perpaduan mewarisi pentadbiran mempunyai banyak kerosakan serta perlu diperbetul. Rafizi yang juga Menteri Ekonomi memberi analogi bahawa kerajaan perpaduan seolah-olah mewarisi sebuah rumah yang mempunyai banyak kerosakan yang diakibatkan oleh penghuni sebelum ini. Tiang dimakan anai-anai, lantai berlubang dan rapuh, atap ada berlubang sebahagiannya. Sebelum itu atap berlubang kerana ditebuk, bil air dan bil api penghuni lama tak bayar sehingga kena potong, katanya dalam ucapan penggulungan Timbalan Presiden pada Kongres Nasional Khas PKR. Rafizi berkata keadaan itu mendatangkan cabaran berbeza dan baharu buat kerajaan perpaduan dalam hasrat untuk membantu rakyat menerusi dasar kerajaan yang mampan. Cabaran itu datang sekaligus dalam keadaan kedudukan dan capaian keuangan kita terhad. Maksudnya kita kena buat pilihan, kata Rafizi. Kalau kita warisi rumah sebegini, pada masa ini adalah kita nak bayar tunggakan bil supaya ada api atau elektrik dulu, atau besar kemungkinan kita perlu baiki tiang yang dimakan anai-anai, atau buat pilihan nak hidup dengan lantai atau atap berlubang, kata beliau. Beliau berkata bagaimanapun menerusi pelbagai program dan inisiatif kerajaan perpaduan yang mula membuahkan hasil, rakyat semakin dapat membezakan antara. Rafizi juga berkata, menerusi pelbagai program dan inisiatif kerajaan perpaduan yang mula membuahkan hasil, rakyat semakin dapat membezakan antara kerajaan sekarang dengan pembangkang yang hanya pandai mempertikaikan usaha kerajaan, memperbaiki kerosakan dilakukan pentadbiran sebelum ini. Sementara itu, Rafizi turut yakin Pakatan Harapan PH masih menerima tahap sokongan positif dalam kalangan pengundi Melayu, terutama anak muda, berdasarkan fakta dan data terkini yang disemaknya sendiri menerusi keputusan pilihan raya umum 15 lepas. Beliau berkata, sememangnya berlaku peralihan jumlah undi yang besar kepada Perikatan Nasional pada PRU 15. Namun ia cuma kawasan tertentu sahaja, bukannya di seluruh negara, kata Rafizi lagi. Tengok secara keseluruhan, terutamanya negeri yang menjadi kekuatan kita seperti Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, apabila kita bandingkan tahap sokongan pengundi Melayu 2022-2018 sebenarnya tidak ada perubahan besar, kata Rafizi.
Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan daripada SPRM yang terkini berkaitan skandal terbesar di Malaysia sekarang, yaitu Jana Wibawa. Hari ini, SPRM mengesahkan telah menahan bekas timbalan pendaftar mahkamah. Wow! Bayangkan betapa besarnya skandal Jana Wibawa ini, sehingga ia melibatkan pelbagai pihak, termasuk yang terkini dulu kita dapat tahu bahawa SPRM tangkap pegawai SPRM sendiri kerana cuba untuk mengambil kesempatan melalui skandal Jana Wibawa ini. Dan terkini kita juga dikejutkan dengan penglibatan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah. Bayangkan itu saudara, betapa besar dan teruknya skandal Jana Wibawa ini, sehingga tangkapan demi tangkapan yang dibuat mengejutkan kita, kerana yang melibatkan pelbagai tahap manusia. Yang terkini, SPRM mengesahkan telah menahan bekas timbalan pendaftar mahkamah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas timbalan pendaftar mahkamah kerana disyaki bersubhat meminta wang suapan berjumlah kira-kira 2 juta ringgit. Ini memang betul-betul perlu dikecam. Ini betul-betul memang perlu kita kutuk sehabis-habisnya. Kenapa? 2 juta ringgit rasuah yang diminta itu bukan nilai yang sedikit. Kalau 2 juta ringgit itu dihantar ke kampung kami, dihantar ke daerah saya, banyak betul perubahan yang kita boleh alami. Jalan mungkin boleh cantik, air mungkin boleh sampai, elektrik mungkin seluruh kampung dapat. Tapi dengan perbuatan durjana seperti ini, meminta rasuah, uang rasuah, suapan berjumlah kira-kira 2 juta ringgit. Duit ini datang daripada mana? Saya pun tak berapa pasti datang daripada mana. Tapi kalau itu datang daripada duit rakyat, ini betul-betul memang bikin sakit hati lah kan. 2 juta itu sepatutnya untuk pembangunan rakyat. SPRM menahan lelaki ataupun bekas timbalan pendaftar mahkamah tersebut kerana disyaki bersubhat meminta wang suapan berjumlah kira-kira 2 juta ringgit bagi membantu menyelesaikan kes siasatan SPRM terhadap seorang ahli perniagaan yang dituduh berkaitan projek Jana Wibawa. Takut pula ahli perniagaan ini kalau betul, takut juga rupa-rupanya didakwa, takut juga pulanya rupa-rupanya untuk masuk penjara, sampai sanggup pula untuk cuba-cuba memberi suapan supaya tidak dituduh berkaitan projek Jana Wibawa. Sumber berkata, suspek lelaki berusia 50-an itu dipercayai meminta suapan tersebut sebagai balasan, antaranya untuk meminta pihak SPRM menukar keterangan tertuduh kepada saksi dan menukar pertuduhan rasuah kepada pertuduhan alternatif. Beliau berkata, suspek ditahan kira-kira 9.30 malam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur. Suspek pernah bertugas sebagai timbalan pendaftar mahkamah di Putrajaya sebelum bersara pada Disember 2021. Menurut sumber, Magistrate Irza Zulaika membenarkan individu tersebut direman 3 hari bermula hari kemarin sehingga Isnin ini, selepas pihak SPRM membuat permohonan tersebut di Mahkamah Magistrate pagi tadi. Sementara itu, pengarah SPRM Kuala Lumpur, Razaliah Abdul Rahman, ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan kes disiasat di bawah Section 16 dalam kurungan E Akta SPRM 2009. Saudara, itulah dia pendedahan demi pendedahan yang mengejutkan kita. Ikuti terus pendedahan selepas ini.